Mi'raj. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi atas limpah dan kurnianya memberkati kehidupan kita sehinggalah ke hari ini. Syukur alhamdulillah kerana Allah memberkati hirup nafas kita dan mengurniakan kita kesihatan yang baik untuk masih bersama-sama dengan keluarga yang tersayang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, syabas dan tahniah diucapkan pada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis atas inisiatif menganjurkan program ini yang saya lihat sangat-sangat berguna untuk keseluruhan rakyat negeri Perlis dan juga keseluruhan rakyat di Malaysia. Seperti yang telah sedia kita maklum, yang mana sekarang ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu wabak yang kita panggil wabak coronavirus ataupun COVID-19. Yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pelaksanaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang berlangsung sehingga 31 Mac 2020. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bila berlangsungnya tempoh kawalan pergerakan ini, kita diseru. Kita diseru supaya berada di rumah masing-masing. Tak boleh kita keluar berjalan rata dan kita sentiasa berdoa agar ujian kita ini dapat berakhir dengan cepat. Supaya kita tak perlulah kita boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti harian kita ni seperti sedia kala. Dan tidak dilupakan juga jutaan terima kasih kepada barisan hadapan yang mana sedang bertungkus lumus bekerja keras tanpa mengenal erti penat dan lelah untuk memastikan bahawa virus ini dapat ditamatkan tempoh penyebarannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, saya diminta untuk berkongsikan sedikit ilmu yang berkaitan dengan pendidikan anak di rumah dalam tempoh pergerakan kawalan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan ini, pelbagai tanggapan-tanggapan, ada positif, ada negatif. Kita ni fikir macam-macam. Ada orang yang dah mula panik. Panik dalam membeli. Pergi ke supermarket, beli tak sangga-sangga. Tanpa kita fikirkan orang yang kat belakang kita. Ada orang yang kurang berkemampuan, tak boleh nak membeli. Jadi mulalah timbulnya pemikiran-pemikiran kita yang risau. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan ini, institusi-institusi pekerjaan juga ditutup. Ini termasuk juga institusi-institusi pengajian seperti IPT dan sekolah. Bila dengar saja sekolah ni ditutup, pemikiran ibu bapa termasuklah saya sendiri mulalah bercampur bau. Macam-macam kita ni fikir, tuan-tuan. Kita fikir, sudah. Gena dengan anak-anak ni. Selama ini, setiap pagi kita hantar mereka pergi sekolah.
Law ni duk ada dengan kita. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak ni pada waktu cuti sekolah memang ada dengan kita. Tapi kita boleh merancang aktiviti luar. Kita bawa mereka pergi berjalan. Habis tak larat sangat hantar pergi rumah tok mereka. Pergi duduk dengan tok Ustaz. Kan? Tapi memang law ni kita tidak dibenarkan untuk berada di luar rumah. Kena duduk rumah saja. Jadi mulalah ibu bapa ni kan. Sudah. Sebab kita pun duk tengok dekat media-media sosial kan. Ada yang tulis. Sudah dalam seminggu ni, dalam 2 minggu ni aku mula dah nak jadi singa. Macam tu. Jadi sedikitlah perkongsian yang boleh saya buat pada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa di rumah. Macam mana kita nak melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pendidikan di rumah dalam tempoh kawalan pergerakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, selama ini kita bertanggungjawabkan anak-anak kita ni waktu sekolah kita serah mereka pada cikgu-cikgu. Mana anak yang belum bersekolah lagi, kita bagi kat mereka ni dekat pengasuh. Kita bagi online tolong jaga anak-anak kita ni. Yang mana waktu law ni, kita kena jaga sendiri. Dan ibu bapa ni, saya mohon untuk memastikan bahawa anak-anak ni bila mereka duduk di rumah bersama dengan kita ni, masa mereka ni tidak terbuang begitu sahaja. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok dari segi terma ataupun maksud pendidikan itu sendiri. Okey, kalau mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, pendidikan ni dikatakan sebagai satu perihal ataupun perbuatan mendidik. Ni kita nak tengok pendidikan ni. Okey, dan ikut falsafah pendidikan kebangsaan yang mana kita guna dah lebih daripada 30 tahun, katanya pendidikan ni adalah satu usaha yang berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Maksudnya di sini, kita tengok pendidikan ni bukan hanya terletak pada sekolah, terletak pada cikgu, tapi dia merangkumi semua. Falsafah pendidikan kebangsaan dia tak kata pendidikan ni hanyalah intelek sahaja. Maksudnya kalau dikatakan intelek sahaja, kita hanya fokus pada subjek-subjek lah yang ada dekat sekolah tu. BM, BI, bahasa Inggeris, matematik, yang itu. Bila dikatakan merangkumi semua ni, dia merangkumi kelima-lima perkara yang saya sebutkan tadi. Bila kita, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dengar saja pendidikan tu, seperti saya kata tadi, kita imagine apa? Sekolah. Asal pendidikan saja, kita fikirkan kepada sekolah dan guru. Bila berlakunya tempoh kawalan pergerakan ini, kita rasa anak-anak kita tak boleh belajar lah 2 minggu ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila sekolah tutup ni, masing-masing kita jadi gabra. Gabra. Jadi sedikitlah perkongsian yang boleh dilakukan oleh saya pada hari ini. Okay, yang pertama, sebelum kita memastikan pendidikan anak-anak kita di rumah ni, tuan-tuan, pertama sekali dari segi psikologinya, minda kita sebagai ibu bapa ni, kita kena siap-siap dah. Siap-siap dah. Kita kena siap yang anak-anak kita ni akan berada dengan kita 24 jam. Apa saja yang anak-anak buat ni akan bersama-sama dengan kita. Dan sewaktu tempoh kawalan pergerakan ni, tuan-tuan, kita jangan fikirkan perkara-perkara yang negatif sangat. Yang penyakit ni memanglah kita bersama-sama berada di rumah untuk membendung penyakit ni daripada terus tersebar. Kita fikirkan benda-benda yang positif. Sebagai contohnya,
tempoh kawalan pergerakan ini akan membuatkan kita dapat mempunyai masa yang cukup dengan anak-anak. Lama ni kita tengoklah, kita pergi kerja, ada yang kita keluar untuk bekerja ni, anak-anak kita baru duk siap-siap nak pergi sekolah. Kita balik kerja, mereka dah siap-siap nak lena dah. Jadi masa kita dengan anak-anak tu tak cukup. Jadi gunakanlah tempoh ini untuk kita bersama-sama dengan anak-anak. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa ni, kita sebagai ibu bapa, kita kena tune minda kita ni. Tune ni bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu ni kita panggil tala minda kita ni. Yang supaya kita ni akan bersama dengan anak-anak. Bersama dengan anak-anak sepanjang masa. Kita nak mengelakkan di sini berlakunya burnout. Burnout ni kita tengok barisan-barisan hadapan kita ni adalah kita dengar dekat media sosial. Tapi di rumah juga tuan-tuan boleh berlakunya macam ni. Kita burnout. Maksudnya ialah seperti yang ditulis di Facebook tu. Hari-hari duk jadi singa. Lama-lama dia akan jadilah burnout ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sebelum kita bincangkan mengenai pendidikan anak di rumah dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, okay, yang pertama, ini saya mohonlah tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita ni perlu difahamkan keadaan situasi semasa ni. Perlu difahamkan. Kadang-kadang mereka ni heran. Kalau yang sekolah menengah, saya rasa mungkin tak ada masalah. Kalau yang di sekolah rendah ni, mereka akan heran pasal apa aku kena duduk di rumah tapi aku tak boleh nak keluar di rumah satu. Kalau sebelum ni aku boleh ikut ayah aku pergi ke kedai, boleh ikut mak pergi ke mana-mana, tapi dalam tempoh ini tak boleh pergi ke mana-mana. Kena duduk di rumah saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena fahamkan anak-anak kita. Ini yang paling penting sekali pada pendapat saya. Kita perlu fahamkan. Panggillah si Alung, si Angah, si adik. Mai sini Zat. Ayah nak bercakap. Terangkan sikit. Sebenarnya situasi semasa negara kita Malaysia sedang dilanda satu virus yang dipanggil COVID-19 ataupun coronavirus. Cerita sikit apa kesan-kesan virus ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu nak cerita yang teknikal sangat. Panggil, okey, sebenarnya virus ni bentuk dia bulat, anak-anak, Alung bentuk bulat. Lepas tu dia ada protein pula, protein E, protein S, protein M. Dia ada bentuk dia yang color merah tu protein M. Tak perlu nak teknikal sangat. Satgi terkebil-kebil anak tu tak faham apa langsung. Jadi kita gunakan ayat yang mudah, ayat yang ringkas dan mudah difahami untuk fahamkan anak-anak kita situasi yang semasa. InsyaAllah bila anak-anak kita ni diberi penerangan dan mereka akan faham. Mereka akan faham apa itu tempoh kawalan pergerakan ini, dan insya-Allah mereka akan bersama-sama dengan kita untuk memastikan tempoh kawalan pergerakan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan ceritakan juga sebenarnya dalam tempoh ini kita perlu jaga kebersihan, kerap cuci tangan, mesti menggunakan sabun dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok maksud falsafah pendidikan kebangsaan ini, dia menyeluruh, tidak hanya tumpukan pada akademik sahaja, tapi pendidikan ini dia menyeluruh ke lima perkara tadi. Okey, sebelum itu pendidikan ini kita boleh selitkan dari secara tidak langsung kepada anak-anak kita. Okey, yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan perlu jadikan rumah kita ni sebagai satu tempat persekitaran yang kondusif dan terapeutik. Macam mana kita nak jadikan rumah-rumah kita ni sebagai tempat yang kondusif dan terapeutik? Yang pertama sekali, inilah masanya
tuan-tuan dan puan-puan, kita melaksanakan gotong royong di rumah. Bersihkan rumah kita tu, kadang tahulah dengan keadaan kita yang sibuk bekerja, kadang-kadang tak dan nak kemas. Waktu inilah kita laksanakan gotong royong di rumah, bersihkanlah. Kadang-kadang banyak sangat kan bunga-bunga yang bergantung dekat silin tu. Inilah waktunya kita bersihkan. Kita bersihkan bunga-bunga di siling tu. Yang mana kipas-kipas kita ni dah tak rupa seperti kipas. Kita bersihkan, tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tengok. Kadang-kadang ni dia ada fries yang dah 2 bulan lepas tersangkut di sofa kita tu. Masih lagi ada. Jadi inilah masanya kita nak bersihkan. Kita nak gotong royong bersama dengan anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu proses-proses ini, kita selitkan dengan pendidikan. Kita berikan tanggungjawab pada anak-anak kita. Okey, Along hari ini ayah lantik sebagai jawatan kuasa mop lantai. Bagi sedap sikit tajuknya, Along hari ini ayah lantik jadi ketua jawatan kuasa mop lantai. Jadi anak-anak kita ni pun bila diberi tanggungjawab yang sebegitu, dia akan rasa lagi seronok. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah kita ni kita boleh ubah dekorasi rumah gaya baru. Kalau selama ini 3 tahun dah kerusi kita duduk balik hala tu, kita mungkin boleh ubah sedikit kedudukan perabot, ubah sedikit kedudukan televisyen, supaya boleh mewujudkan suasana baru. Dan anak-anak kita ni kita boleh anjurkan, tuan-tuan puan-puan, kita boleh buat pertandingan. Pertandingan hias bilik. Pertandingan menghias bilik. Kita buatlah, bagilah apa-apa hadiah yang Allah tak perlulah yang mahal-mahal, memadai yang berada di rumah kita. Kalau tak ada, memadai hadiah dengan pujian sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, yang seterusnya boleh dalam tempoh kawalan pergerakan ini, kita boleh meminta ataupun mendidik anak-anak kita ni dengan pengurusan masa yang bijak. Macam mana kita nak uruskan masa yang bijak ini? Kita minta anak-anak kita ini laksanakan jadual. Dalam jadual tu merangkumi semua. Kelima-lima perkara yang saya sebutkan tadi, masukkan semua dalam jadual tu. Dari segi solatnya, dari segi belajarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita waktu di sekolah, mereka berada di sekolah ni hampir 6 jam. Jadi, masukkan aktiviti-aktiviti pendidikan. Aktiviti-aktiviti pendidikan mereka ini. Dan juga kita boleh masukkan aspek, pelbagai lagi aspek. Contohnya, kelas tambahan. Waktu mereka, contohnya, saya bagi satu contoh situasi di sini. Pukul 8 hingga pukul 9. Waktu ini adalah waktu membaca buku. Pukul 9 hingga ke pukul 10. Membuat kerja-kerja rumah. Masukkan aktiviti-aktiviti harian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan jadual ini kita boleh selitkan juga dengan seni dan kraf. Minta mereka ini hiaskan cantik-cantik dan tampal di bilik mereka. Supaya mereka tahu mereka ini mempunyai aktiviti yang untuk dilaksanakan sewaktu tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk tempoh ini juga tumpuan kepada akademik juga jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Bila kali terakhir kita melihat buku anak-anak kita?
Bila kali terakhir? Adakah awal tahun hari itu? Itu pun sebab kena tolong mereka balik buku. Bilakah kali terakhir? Jadi inilah masanya tuan-tuan dan puan-puan, kita semak balik buku-buku sekolah mereka ni. Kita semak balik sebab kadang-kadang tahulah anak-anak kita ni. Mungkin ada latihan-latihan yang mereka terlepas pandang. Bukan tak buat, terlepas pandang. Cikgu suruh buat tapi terlepas pandang untuk buat. Di sinilah waktunya kita minta mereka melaksanakan latihan-latihan yang cikgu-cikgu beri. Mungkin sebab tempoh kawalan pergerakan ini dia termasuk dalam edah cuti sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tolong semak habis ataupun belum kerja sekolah ataupun kerja rumah yang cikgu-cikgu bagi. Dan masa yang sama kita boleh minta mereka ni membaca buku, menelaah balik buku-buku yang kadang-kadang kita ada beli kan, dulu-dulu beli tapi tak terbaca pun. Inilah waktunya kita keluarkan balik untuk anak-anak kita ni mula membaca buku. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, antara lain pendidikan yang kita boleh laksanakan di rumah sewaktu tempoh kawalan pergerakan ini, kita boleh manfaatkan teknologi yang ada. Sewaktu kita tahu sekarang ni masing-masing mempunyai telefon bimbit, masing-masing mempunyai komputer di rumah. Yang inilah masanya tuan-tuan, kita boleh menggunakan kemudahan-kemudahan ini. Yang mana kita tengok kemudahan-kemudahan ini bila digunakan di jalan yang elok, dia mendatangkan satu manfaat yang sangat bagus terutama pada anak-anak kita di rumah. Contohnya, kita boleh menggunakan aplikasi-aplikasi yang berada, yang kita boleh muat turun ke dalam telefon bimbit kita. Kita tengok pelbagailah aplikasi, ada yang percuma, ada yang berbayar. Yang mana aplikasi ini kita boleh membantu anak-anak kita dalam bidang pendidikan mereka. Dan ada satu kita panggil Google Classroom. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis sangat menitik beratkan pendidikan sewaktu dalam tempoh kawalan pergerakan ini, dan mereka tidak melepaskan terus anak-anak kita ni. Dan jutaan tahniah dan syabas diucapkan kepada sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis yang mana telah melaksanakan, telah mengumpulkan Google Classroom ini yang dipanggil di dalam satu laman web yang mana boleh dilayari di laman web spaperlis.blogspot.com, yang mana tuan-tuan puan-puan boleh masuk di situ dan pelbagai platform dikumpulkan bersama-sama di situ, dan kita boleh tengok, kita boleh buka satu persatu, dan ada di antara yang platform itu yang sangat-sangat bagus boleh kita gunakan untuk pendidikan anak-anak kita di rumah. Dan tuan-tuan puan-puan, terdapat juga beberapa saluran yang ditawarkan oleh satu syarikat TV berbayar yang kita dah sedia maklum, yang mana saya tengok saluran ni dia berfokus kepada perperiksaan. Ada UPSR, ada SPM, ada SDPM, yang mana saya tengok PDP yang berlangsung di dalam saluran tersebut tersangatlah bagus. Sampai saya pun terfikir, kenapalah waktu aku dulu ni tak ada. Kenapalah waktu saya dulu ni tak ada saluran-saluran yang macam ni. Sebab saya tengok memang PDP yang berlangsung dalam saluran tersebut sangatlah mudah
untuk difahami. Dan Perpustakaan Negara Malaysia juga menganjurkan perpustakaan buku-buku online yang kita boleh baca, yang kita boleh muat turun, apa yang kita boleh buka, kita boleh tunjukkan pada anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terdapat pelbagai aplikasi yang dicipta, dibangunkan pada hari ini yang kita boleh gunakan, dan kita tengok aplikasi-aplikasi ini sangat berguna untuk anak-anak kita buat masa sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gunakanlah teknologi yang sangat kita tengok sangat menarik ini untuk membantu anak-anak kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita boleh, tuan-tuan, boleh juga melakukan aktiviti yang kita panggil sebagai indoor game, aktiviti dalaman di rumah, dan kadang-kadang kita tengok aktiviti-aktiviti ini tidak memerlukan kos yang tinggi pun. Tak memerlukan kos yang tinggi. Dia hanya guna bahan-bahan yang berada di sekeliling kita. Guna bahan-bahan yang berada di sekeliling kita. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita ni mau boleh dia renyak-renyak kertas surat abang baling masuk dalam tong tu, main dengan kita, waktu seronok tak sangka dah bagi mereka ni. Yang penting waktu kita melaksanakan aktiviti-aktiviti ini, kita dapat berinteraksi dengan anak kita. Di situ bolehlah waktu kita berinteraksi itu bergurau senda, ketawa, kan? Sebab anak-anak kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali sewaktu mereka berada di sekolah rendah, bawah umur 12 tahun, aktiviti-aktiviti mereka ni lebih kepada didik hibur. Maksudnya di sini aktiviti yang seronok-seronok. Seronok-seronok, yang gelak, yang apa, macam tu. Kita buat aktiviti dia. Okey, hari ini kita akan buat aktiviti bowling. Bowling apa? Golonglah bola tu, atok kasut-kasut selipar tu. Tu antara aktiviti-aktivitinya. Siapa yang kalah, dia akan kena tolong mak lipat kain. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan. Wujudkan pertandingan. Wujudkan pertandingan dengan bila adanya pertandingan ini, dia akan berlakunya satu persaingan. Satu persaingan yang sihat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila kita melaksanakan aktiviti-aktiviti ini, biarlah ibu dan bapa ni turut serta. Biar mak dan ayah ni sekali dengan anak-anak. Tak ada salahnya tuan-tuan puan-puan. Kadang-kadang kita ni bijak, pandai. Okey, atok jadual untuk anak-anak. Okey, pukul 8 hingga pukul 9 mestilah membaca buku. Tetapi apa yang kita buat? Kita Along dengan adik baca buku nak. Ayah nak masuk dalam bilik saat. Tengok-tengok bunyi ayah berdengkur. Kita tak mau berlaku yang macam tu. Biar mak dan ayah ni turut serta dengan aktiviti anak-anak. Barulah hubungan antara mak dengan ibu bapa dan anak tu dia akan menjadi semakin erat. Seperti apa yang saya kata awal-awal tadi, gunakanlah masa ini untuk merapatkan hubungan ibu bapa dan anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, gunakanlah tempoh kawalan pergerakan ini untuk luangkan masa secara maksimum dengan anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, gunakanlah masa ni secara maksimum. Pelbagai aktiviti tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi boleh berfokus kepada pelbagai bidang. Salah satu contohnya boleh mencuba masakan baru. Selama ini terutama sekali kaum ibu-ibu, kita ni sibuk dengan pekerjaan.
Bila kita sediakan makanan, kadang-kadang kerapnya tu kita sediakan yang makanan yang kita beli daripada luar. Yang kita beli daripada luar. Inilah tempoh dan masanya, tuan-tuan puan-puan, kita nak menunjukkan kepakaran kita dari segi memasak. Panggil anak-anak, tuan-tuan puan-puan, panggil anak-anak. Okey, hari ni ayah nak ajak Along ni, makanan special ayah ni, scrambled egg with onion and cheese. Padahal telur goreng saja. Jadi kita panggil anak-anak kita, kita ajak. Kita ajak cara macam mana nak memasak, macam tu. Macam mana nak memasak apa semua. Supaya anak-anak kita ni dalam masa yang sama, dia boleh tahu. Oh, rupanya ini. Oh, rupanya ni caranya nak masak nasi. Rupanya ni nak goreng ikan, ni caranya. Dan masukkanlah dari segi tips. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah lebih arif berkaitan dengan perkara ini. Antara aktiviti lain yang kita boleh buat. Okey, kita boleh basuh kereta bersama. Yang masa ni lah tuan-tuan dan puan-puan, selama ini kita duk pergi ke car wash tu kan, kita duk bayang minta orang tolong basuhkan kereta kita. Inilah masanya untuk kita basuh kereta sendiri. Ajak anak-anak, kita bagi tugas pada mereka. Okey, untuk Along ni, tugas Along adalah basuh sebab Along besar dah. Okey, Along tugas Along ambil sabun dan basuh keseluruhan. Untuk Angah ni, ambil beruih ni, cuci tayar kereta. Bagi tugas dan mereka ini tahu kepentingan supaya mereka ni boleh melaksanakan arahan kita dan tahu rupanya ayah pertanggungjawabkan aku macam ni. Dan di dalam masa yang sama kita boleh menyelitkan unsur-unsur pendidikan secara tidak langsung. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pelbagai aktiviti yang kita boleh laksanakan di sekeliling rumah kita ni. Antaranya adalah boleh kita cabut rumput. Cabut rumput di rumah, rumput yang sikit-sikit tu kan. Kita cabut. Dalam masa yang sama kita selitkan pendidikan yang bersama. Okey, tanya anak-anak, okey, tahu tak rumput ni macam mana dia membuat makanan? Kita teranglah, okey, rumput ni membuat makanan dengan mendapatkan air di dalam tanah, okey, menggunakan gas karbon dioksida untuk membuat makanan. Sebab apa rumput ni, sebab apa daun ini berwarna hijau. Kita terangkan sikit pada anak-anak. Supaya dalam masa yang sama kita boleh, anak-anak kita tahu, rupanya ini tumbuhan-tumbuhan membuat makanan di dalam proses kehidupan tumbuhan tersebut. Pelbagai tuan-tuan perempuan, antara lain yang kita boleh laksanakan di rumah ni, kita boleh melaksanakan seni kraft tangan. Kita ni ada kepakaran untuk buat kraft tangan, ataupun tak berapa nak tahu sebenarnya sekarang ini, seperti yang saya katakan tadi, manfaatkanlah teknologi. Kraft tangan ni sebenarnya dia pelbagai tempat dah orang share. Dekat Facebook ada, dekat YouTube pun banyak. Kita boleh tengok, okey, ini cara nak contohnya buat layang-layang. Okey, ni kita buat layang-layang, kita buat topeng. Tolong tengok dekat internet tu, kita print out keluar bagi anak-anak kita buat di rumah. Kita pun buat sekali sebab dia melibatkan peralatan-peralatan yang boleh mencederakan seperti pisau, seperti gunting, kita turut serta. Okey, potong tali biar ayah yang tolong potong. Okey, nak raut buluh biar ayah yang tolong raut. Macam tu. Jadi kita turut serta dengan aktiviti-aktiviti kita ni, dan kita selitkanlah unsur pendidikan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kita selitkanlah unsur pendidikan ini bersama dengan anak-anak kita. Dan insya-Allah bila kita masukkan unsur-unsur pendidikan ini secara tidak langsung, dia akan memberi manfaat untuk kita
memberi manfaat untuk kita, untuk anak-anak kita dalam tempoh kawalan pergerakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam masa yang sama tidak dilupakan juga dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan ibadah. Sebab kalau kita tengok apa yang dikatakan oleh falsafah pendidikan kebangsaan, dia ada satu selain daripada dia ada kelima dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Dari segi rohani itu tidak dilupakan. Tidak dilupakan. Kita boleh yang mana sebelum ini kita tak sempat. Tak sempat pun untuk mendidik, membimbing anak-anak kita dari segi ibadah ni. Inilah masanya, tuan-tuan dan puan-puan, kita tekankanlah. Contohnya seperti solat, seperti tadarus, boleh melaksanakan puasa sunat, Isnin dan Khamis, untuk anak-anak kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, supaya dalam masa yang sama, masa mereka tu tidak terbuang begitu sahaja. Dan boleh, dari segi ibadah ni kita boleh bercerita-cerita sirah. Di mana kita nak tahu cerita-cerita sirah ni, tuan-tuan dan puan-puan, dekat internet tu bermacam-macam cerita. Kita type saja dekat enjin carian tersebut, akan keluar pelbagai-bagai cerita. Kok-koklah tidak ada buku yang berkaitan dengan cerita-cerita sirah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh membuat carian di internet, pelbagai cerita, insya-Allah, yang boleh membantu kita, yang mana cerita-cerita ini dia akan ada pengajaran yang sangat sangat baik, sangat bagus untuk anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, yang mana kita tahu sebelum ini masa kita ini berlaku kita tidak boleh menumpukan sepenuh perhatian kita kepada anak-anak, dan inilah tempoh masanya, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita boleh gunakan sebaik yang mungkin untuk membantu anak-anak kita ni dan mengeratkan hubungan kita, hubungan ibu, hubungan ayah dan anak. Dari segi yang sama, kita tidak lupakan juga pendidikan mereka ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, itu adalah antara beberapa perkara dan beberapa tips yang boleh saya kongsikan dengan kita pada hari ini, yang mana diharapkanlah bolehlah menjadi sedikit panduan. Saya tahu pelbagai tips yang telah dikongsikan, terutama sekali di media sosial pelbagai ada yang Majlis Keselamatan Negara telah mengeluarkan kit berada di rumah, yang boleh kita jadikan panduan juga untuk membimbing, untuk sebagai panduan untuk kita membantu anak-anak kita waktu mereka berada di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, diharapkan apa yang dikongsikan oleh saya pada hari ini dapatlah membantu kita untuk melaksanakan aktiviti kita ini sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya rasa itu sahaja perkongsian yang boleh saya lakukan pada hari ini. InsyaAllah kita dapat melaksanakan ataupun meneruskan perintah kawalan pergerakan ini dengan sebaik yang mungkin. Dalam usaha bersama-sama kita membantu pihak kerajaan dalam membendung virus COVID-19 ini daripada merebak, dan dalam masa yang sama kita gunakan kesempatan ini untuk mengeratkan
hubungan kita dengan anak-anak kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Dan insya-Allah semoga ada sedikit manfaat untuk kita pada hari ini. Dan alhamdulillah, mana yang buruk itu adalah daripada kelemahan daripada saya sendiri, dan mana yang baik mohon tuan-tuan dan puan-puan jadikan panduan, dan yang baik itu adalah daripada ilham daripada Allah Taala. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.